saya akan kena sepak terajang depan anak saya, Ustazah. Lepas tu dia kata apa yang suami tak sebut pasal saya kepada saya, segala binatang dia maki hamun, perkataan keji, perkataan hina, dipanggil pelacur, dipanggil perempuan sekian-sekian. Saya nak cerita satu kisah 2 hari lepas. Ada seorang wanita jumpa saya. Kalau siapa yang sedang ada masalah sekarang, mudah-mudahan dengan cerita dan kisah yang saya nak kongsikan ini, tuan-puan tak rasa teruk sangat. Kan? Dalam situasi yang sekarang ni, Masya Allah, saya tahu ada di hadapan kita ni orang yang menghadapi masalah dan tekanan yang sangat dahsyat dalam rumah tangga. 2 hari lepas, masa tu saya pun nak keadaan sibuk sebab kita sekarang ni tengah angkut barang daripada galeri ke Dewan. Macam-macam lah proses pertukaran sebab galeri nak renovate. Lepas tu kan saya ni sebenarnya dah menyorok dah. Bukan menyorok apa, saya tak bersedia nak jumpa orang dalam minggu ni. Saya akan tunduk menyorok nak masuk pejabat. Kalau nak pergi sign pun saya masuk, saya pun terus masuk ke dalam. Saya bagi tahu staff, Ustazah tak bersedia nak jumpa sesiapa dalam keadaan saya agak penat dan banyak sangat kerja yang perlu saya selesaikan. Tapi takdir Allah, ada hamba Allah ni datang nak memberi sumbangan yang banyak. Jadi saya nak raikan, saya keluar. Saya keluar juga, kemudian saya bertembung seorang wanita yang sedang dukung anak yang kecil. Kemudian ada pula seorang anak perempuan pakai tudung elok. Anak perempuan yang kecil mungkin umur 6 tahun, 7 tahun macam tu. Kemudian dia pun kata, Ustazah, Alhamdulillah saya berdoa dengan Allah supaya saya dapat jumpa Ustazah. Sebenarnya saya dah datang berapa kali tapi saya tak rezeki jumpa Ustazah. Dan saya doa sungguh-sungguh lebih lagi kuat agar Allah izinkan saya jumpa Ustazah. Saya kata, Masya Allah, kuatnya doa kamu. Allah izinkan jumpa. Saya sebenarnya beberapa hari ni saya mengelak nak jumpa orang. Bukan saya tak suka jumpa orang, tapi keadaan saya tak mengizinkan. Ada beribu buku yang saya nak kena sign. Ada tugas-tugas lain yang perlu saya segerakan. Sebab sekali jumpa orang, bukan sekejap tuan-puan. Orang akan bercerita, bercakap. Wanita ni pun bercerita dengan air matanya. Dia kata, Ustazah, siapa yang nak dengar jawapan saya, kena dengar cerita ni sampai habis. Dia kata, Ustazah, saya buntu dan saya perlu pandangan Ustazah. Apa yang saya perlu buat? Saya pernah bernikah kali yang pertama, dapat anak yang sulung yang perempuan. Anak tu senyum, dia anak perempuan umur 5 tahun, 6 tahun. Kemudian berpisah dan saya bernikah pula kali kedua. Saya bernikah kali kedua dengan suami sekarang dan saya dapat anak kecil, anak lelaki yang dia dukung. Dia kata, Ustazah, Allah uji saya dengan lelaki yang kurang baik. Lelaki yang menguji kesabaran saya. Dan suami yang kedua ni, Ustazah, sekarang dia dah mula bawa perempuan lain duduk dalam rumah. Perempuan yang tak ada ikatan kahwin, tak ada ikatan apa. Bukanlah duduk terus, tapi selalu datang ke rumah, masuk dalam rumah. Kan waktu dia keluar bekerja, perempuan tu duduk dalam rumah dengan anak-anak dia dan melakukan perbuatan keji dan terkutuk, bersekedudukan, berzina, duduk dalam satu bilik, bermesra depan mata dia, peluk, cium dan sebagainya. Bayangkan ya, ini bukan cerita drama Mak Saleh ke, drama Korea ke. Drama Korea pun tak macam ni. Ini dalam sebuah rumah tangga, suami isteri. Di dalam rumah itu ada anak-anak yang melihat. Kan ada isteri, bukan dibuat di belakang isteri dah ni, buat jelas depan isteri. Perempuan masuk dalam rumah yang tak ada kaitan, tak ada ikatan, boleh peluk, boleh cium, kemudian boleh masuk dalam bilik depan isteri, depan mata isteri, buat sesuatu yang terkutuk dan sebagainya. Kemudian apabila isteri ni, kan, contoh dia kata, Ustazah, ada berapa kali saya tak buka pintu bila perempuan ni datang. Saya tak buka. Apa yang berlaku, suami saya akan pukul, akan tampar, akan sepak terajang. Dan berapa kali kalau saya menyakiti perempuan tu, saya jadi pelik, Ustazah. Saya tak tahu nilai saya apa. Contohnya saya berkata, saya marah kepada perempuan tu, memang lepas perempuan tu balik, saya akan kena sepak terajang depan anak saya, Ustazah. Lepas tu dia kata, apa yang suami tak sebut pasal saya kepada saya, segala binatang dia maki hamun, perkataan keji, perkataan hina, dipanggil pelacur, dipanggil perempuan sekian-sekian. Kemudian bila saya cakap saya nak mohon cerai, saya nak mohon cerai, saya nak berpisah, suami kata, tempat kamu di neraka kalau kamu bercerai. Kamu minta cerai. Sebab orang perempuan minta cerai dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya suka nak sebut neraka dan syurga bukan terletak pada tangan manusia.
Seorang suami tidak boleh untuk menetapkan sama ada syurga ataupun neraka. Yang menetapkan syurga atau neraka hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita dibentangkan oleh Allah jalan ke syurga, jalan ke neraka. Namun di luar sana ada ramai lelaki ketika pengalaman saya handle masalah rumah tangga dulu yang suka mengungkut isteri, yang suka mengungkut isteri dengan perkataan syurga dan neraka. Kalau kau minta cerai, kau nak rasa neraka, kau mintalah cerai. Kau tak tahu Nabi sebut kena laknat wanita minta cerai. Saya bila isteri tu sebut macam tu, saya kata, puan, kalau puan minta cerai daripada suami yang begini, puan tidak ada dosa sedikit pun. Sedangkan di sana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersifat bakhil. Dan baikilah sebaik-baik usaha perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Subhanallah. Jadi tindakan puan untuk meminta berpisah itu bukan satu perbuatan yang dikatakan meminta cerai tanpa sebab yang syarak, itu baru dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan puan-puan sekalian, isteri dia bertanya lagi, Ustazah, saya dah malu Ustazah. Saya bernikah kali pertama, bercerai, kali kedua saya nak bercerai lagi, saya malu. Lepas tu saya kata, puan, saya jumpa ramai wanita di luar sana yang berpisah sampai kali ketiga, sampai kali keempat. Dan bukan kerana dia memikirkan kata-kata orang, apa yang puan alami, puan saja alami. Kalau puan buat sesuatu kerana fikir kata-kata orang, berapa ramai orang yang boleh membantu puan dan orang itu tidak berada di tempat puan. Puan telah terhina dengan begitu berat sekali. Suami bawa wanita lain di luar rumah bermesra di hadapan puan, duduk dalam bilik puan kan bersama dengan suami. Kemudian suami puan telah pun menghina di depan anak-anak. Dan saya tanya apa sebab yang suami tu tak nak lepaskan. Suami kata dia tak akan lepaskan. Banyak sebab. Bila saya tanya, puan pernah tanya dia sayang tak puan? Dia kata dia dah tak ada sayang saya dah. Cuma dia fikir pasal anak-anak. Puan, kalau dia betul fikir pasal anak-anak, dia tak akan buat perbuatan keji dan terkutuk di hadapan puan dan juga anak-anak. Subhanallah. Dan siapa yang nak tahu jawapan saya, bila saya berhadapan dengan kes yang begini, saya akan memberikan cadangan yang pertama. Kalaulah orang kata, Ustazah, kenapa Ustazah nasihat begitu? Kenapa Ustazah tak nasihatkan bersabar, redha? Subhanallah. Ini satu salah faham tuan-tuan puan-puan sekalian. Apakah maksud sabar? Apakah maksud redha? Adakah membawa maksud pasrah, serah diri, tak apalah, apa yang suami nak buat-buatlah, sabar, redha. Kan suami nak balik perempuan, buat zina depan mata, sabar, redha. Itu sabar dan redha yang tidak menepati syarak dan tidak bertempat. Saya kata, puan dah nasihat? Dah Ustazah. Puan dah banyak usaha ikhtiarkan berapa tahun ni sebab anak kecil tu dah 2 tahun lebih. Puan dah banyak berdoa dan puan dah buat sedaya upaya puan. Dan bukan bermaksud kalau puan minta cerai, dan saya sokong, saya kata saya menyokong keputusan puan untuk meminta cerai. Dan puan jangan fikir tentang malu pada orang ramai, tentang apa pandangan orang ramai, kerana di sana ada wanita yang tidak pernah berputus asa dengan bahagia mencari bahagia. Dan mungkin insya-Allah selepas ni kalau puan ada jodoh, mungkin jodoh dengan suami yang ketiga itu suami yang baik. Dan itulah takdir Allah untuk perjalanan hidup puan. Ada orang nikah kali pertama terus dapat suami yang baik. Ada orang saya jumpa sampai 3 kali 4 kali, saya tanya, puan tak serik ke? Ustazah, saya tidak serik untuk mencari bahagia di dunia ini. Mungkin Allah tak takdirkan saya dengan suami pertama, suami kedua, mungkin suami ketiga. Dan saya tidak bersangka buruk dengan segala takdir Allah yang lepas. Sebab daripada saya belajar daripada suami-suami, bekas suami yang lepas, saya belajar banyak perkara, saya banyak mengubah diri saya. Subhanallah. Mungkin dia kata pada yang lepas itu saya pun belum baik, dan sebab itu Allah temukan saya dengan lelaki-lelaki begitu, dan saya insya-Allah semakin berubah jadi baik, dan saya tak pernah bersangka buruk dengan takdir yang lepas, dan saya tetap tidak berputus asa dengan mencari bahagia yang akan datang. Saya bagi tahu semangat begitu. Saya kata, puan dah pernah mengalami kali pertama, dan puan adalah orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi ujian yang lebih berat. Dia kata ujian kali ini lebih berat. Dia nampak lelaki suami dia sekarang ni sebelum ini lelaki yang baik, tapi tak sangka sampai begitu sekali sanggup lelaki suami ni buat begitu kepadanya. Subhanallah.
Kemudian bila saya cadangkan puan mohonlah berpisah, buatlah dengan cepat demi masa depan puan. Apa yang tindakan puan pada saat ini akan mempengaruhi masa depan puan dan anak-anak. Dan saya percaya ramai wanita di luar sana boleh bahagia walaupun dengan seorang diri. Dia boleh bina kehidupan yang sangat baik antara dirinya dengan anak-anak. Dia kata, ya Ustazah, saya dulu selepas berpisah dengan suami yang pertama, 5 tahun saya janda Ustazah. Saya hadapi cemohan, kendekian manusia dan cemohan, fitnah manusia, dan saya kuat. Saya ingatkan selepas 5 tahun saya ni ada suami saya sekarang ni ikhlas dan sebagainya, rupanya tidak. Kemudian antara soalan dia tanya, Ustazah, bagaimana saya sebagai seorang wanita nak berhadapan dengan situasi yang mana nak menerima bahawasanya ibu tunggal kan, menjadi ibu tunggal ni adalah orang yang maksudnya orang yang bukan hina. Sebab orang anggap kadang-kadang bila saya bercerai kali kedua, saya tak boleh nafikan, saya tak boleh nak elak daripada orang memandang saya macam dah 2 kali bercerai. Macam tu lah. Saya sangat trauma sebab kali pertama saya dah kena. Lepas tu bila kali kedua dengan anak saya masih kecil, orang tak nampak bahawasanya itu, orang tak cari kesalahan suami. Orang terus nampak bila saya diceraikan seolahnya saya ni wanita yang tak baik untuk dijadikan isteri. Dah 2 kali cerai. Jadi saya rasa sangat takut dengan tu. Sebab itu saya sanggup berhadapan dengan suami yang pukul saya, suami yang maki hamun. Saya sanggup sebab saya rasa cabaran tu lebih berat. Biarlah yang dalam rumah apa yang berlaku ni orang luar tak tahu. Yang penting saya ni masih isteri orang kan, saya tak melalui. Jadi sekarang pun dah berat, macam mana saya nak lalui ujian selepas kalau saya mohon cerai kali kedua. Saya kata, puan, kekuatan sebenar kita kalau kita bergantung pada diri kita, kita sebenarnya tak akan kuat, kita lemah. Kita tak ada kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan kekuatan daripada Allah. Jadi saya pun tak boleh nak bagi tahu perkataan ataupun ayat, kerana yang terbaik adalah peringatan ayat ataupun doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya share lah, puan amalkanlah doa surah Ghafir ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tahu ayat tu sebab dia dengar ceramah. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hambanya. Puan sebut ayat tu, nanti mulut-mulut orang nak berkata keji tentang puan akan terkunci. Puan serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kadang-kadang kita ni tak boleh nak terangkan pada orang, aku bercerai sebab suami ni, takut buka aib. Kita tak nak buka aib bekas suami. Kita tak nak buka cerita ni kepada orang umum sebab kita mengharapkan mungkin bekas suami itu nanti bila dah bercerai nanti suami tu akan berubah, wallahu alam. Jadi kita tak nak mencanang kisah buruk punca ketambah tangga tu bercerai tu kerana suami. Maka subhanallah, biarlah Allah yang mempertahankan kita, biarlah Allah yang memelihara kita, biarlah akhirnya Allah yang menutup fitnah-fitnah manusia yang menuduh ataupun berkata tanpa mereka ketahui. Subhanallah, Allahu akbar. Lepas daripada jumpa wanita tu, dan wanita ni bersyukur, subhanallah. Dia menangis, lepas tu dia sebut, Ustazah, saya tetap syukur pada Allah di atas ujian yang Allah beri ni. Banyak saya belajar Ustazah. Sebab daripada ujian ni saya berubah Ustazah. Saya belajar dengan ceramah, saya belajar jaga solat, saya belajar tutup aurat. Saya syukur walaupun ujian saya ni berat, tetapi ia jadi satu nikmat Ustazah. Sebab daripada tu saya jadi lebih kuat, lebih tenang, banyakkan zikir, saya banyak bercakap dengan Allah. Kalau dulu saya kurang, saya jauh daripada Allah, saya memperbaiki diri. Kemudian dia sebut lagi syukur. Bila sebut pasal syukur, dia terus senyum. Dia kata, Ustazah syukur Allah kurniakan saya anak. Sebab ada orang tak ada anak kan Ustazah, saya ada 2 orang anak sebagai penguat. Sepasang, seorang perempuan, seorang lelaki. Lepas tu dia kata, saya syukur Ustazah saya ada kerja. Saya tanya dia kerja apa? Jurujual di satu kedai. Walaupun gaji bukanlah lumayan, saya syukur Ustazah saya ada kerja. Jadi saya boleh lah. Tapi sekarang cabaran saya nak besarkan anak. Dan saya tengok depan mata saya, tuan-puan sekalian, masa dia bercerita dengan saya, dia menangis kan, dia menangis. Anak yang dia dukung, anak lelaki, saya rasa umur setahun lebih ataupun 2 tahun kot, lebih kurang 2 tahun. Anak lelaki tu bijak tak bijak, anak lelaki buka emas, budak lelaki tu dia pakaikan emas tu emas kain encik, emas kain. Lepas tu anak lelaki tu dia buka emas dia lap air mata mak dia lap.
Saya tengok, saya sebab. Contoh kan. Okey, contoh ginilah. Mak dia ni duk menangis ni depan saya bercerita ni. Kan menangis. Lepas tu anak lelaki pakai mask kan. Anak lelaki pun buka mask dia. Anak lelaki bukan besar ni. Anak lelaki umur 2 tahun lebih. Mak dia dukung, tak letak. Lepas tu dia lap air mata mak dia. Saya kata, ya Allah, baiknya anak. Dia kata, Ustazah, anak saya selalu menangis bila tengok saya kena pukul, Ustazah. Dan yang akan lap air mata, yang akan peluk dan datang lap air mata anak-anak saya ni, Ustazah. Saya kata, ya Allah, dia dah faham. Lepas tu anak saya akan menangis, dia takut sebab tengok ayah dia pukul saya. Lepas tu saya akan tenangkan anak saya dengan apa yang Ustazah pernah ceramah. Ustazah kata, Ustazah ajarkan, saya dalam sesi ceramah berkenaan dengan anak-anak, saya selalu share tentang zikir Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun alayya. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Dia kata saya selalu ingatkan dia. Saya tak ingat nama anak dia. Dia sebut contoh nama anaknya Ahmad, contoh kan. Ahmad, Allah bersama Ahmad. Allah tengok Ahmad. Allah sayang Ahmad. Allah tengok Ahmad. Allah tengok kita Ahmad. Jadi saya kata saya ulang ayat tu, Ustazah. Lepas tu dia kata Allah bersama kita, Allah bersama kita. Dia kata itulah kekuatan Ustazah. Dia kata memang saya nampak anak dia tu kan macam matang. Walaupun umur baru 2 tahun, mungkin dia dah faham apa yang ibu dia lalui. Dia tengok ibu dia menangis, dia lap air mata dengan mask kain yang dia pakai tu. Saya rasa macam rugi sangat. Saya tak rakam momen tu. Saya kata ruginya tak rakam. Tak ni seorang kanak-kanak yang sangat, walaupun dia sangat kecil, dia masih kecil, tapi dia telah memberikan kekuatan kepada ibu dia. Semua itu sebenarnya dengan izin Allah. Itu sebenarnya dengan izin Allah. Allah yang beri ilham kepada anak kecil untuk melakukan hal demikian, untuk merawat derita ibu dia. Saya kata, ya Allah, puan nampak tak? Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya berikan kita ujian. Allah telah siapkan terus jalan untuk menghadapi ujian tersebut. Allah bagi anak yang sebegini. Anak perempuan pun elok, baik je, subhanallah. Dan Allah berikan puan rezeki yang puan sebenarnya boleh survive. Walaupun rezeki tu, saya tanya gaji dia berapa, dia bagi tahu berapa. Saya bukan nak sibuk, saya cuma nak cuba tengok. Saya kata insya-Allah dengan rezeki puan tu puan boleh survive dengan anak. Puan boleh cari rumah sewa yang lebih baik, lebih murah. InsyaAllah saya yakin puan jangan fikir pasal rezeki, sebab Allah dah tetapkan rezeki untuk anak ni. Saya masa bercakap tu macam sokong orang bercerai kan. Kadang orang tanya, Ustazah bagi cadangan dan bagi sokongan supaya orang bercerai. Saya kata saya tak bagi sokongan bercerai tanpa sebab yang kukuh. Kalau sebab sampai ada mudarat, sampai dah ada tekanan fizikal, maksudnya penderaan fizikal, mental, emosi dan sebagainya, ini adalah satu kewajaran seorang wanita itu mempertahankan dirinya dan anaknya daripada terus melakukan kerosakan. Dan saya kata, sekiranya esok suami sekarang berubah kan, lepas bercerai besok, maka kalau ada jodoh, nikah balik. Apa yang kita nak risau? Kalau betul lah sayang apa semua, besok kalau ada jodoh nikah balik. Tapi kalau puan biarkan diri puan dipukul, dihina, suami bawa perempuan masuk dalam rumah, duduk dalam bilik berhadapan dan sebagainya, buat maksiat, puan biarkan, dan anak-anak ni puan ingat membesar macam mana. Dia lihat perbuatan ayah dia, puan akan keliru dalam mendidik anak, anak pun akan keliru. Mak kata macam ni, ayah tunjuk macam ni. Akhirnya apa yang ditunjukkan depan mata ia lebih kuat, terakam dalam memori. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah, Allahu Akbar.